Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambung kita malam ni pada dalam bab penyakit lidah. Jadi untuk menyelamatkan kita daripada bahaya lidah ni, Tuan Syekh kita ni telah pun menyarankan supaya jaga lidah dalam beberapa perkara. Perkara yang ketujuh, kita ni. Perkara yang ketujuh, engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas seorang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Ni. Maknanya kita doa kau orang tak baik, kita nak marah setara mana kau orang ni pun, kita doa, ya Allah hidayahkanlah kepada dia. Kalau orang curi barang kita, tak boleh doa suruh pecah perut. Kalau dia mau doa, ya doa pecah perut tu, gut ya tu. Doa sungguh meletup berat kawan tu, tak pada dengan barang, ambil selipar je tak? Kita kena doa dia, ya Allah beri hidayah kau orang ni. Dia tak sih ambil barang orang. Kalau ambil dah pun nak atas balik. Itu baru tu. Ni orang kita ni tak kena sikit, dia doa kau orang tu tak baik. Orang lari dia kau apa-apa benda, doa kau kawan tu, doa minta binasa, minta hancur, tak boleh. Jadi peliharakan lidah kamu daripada mendoakan atas seorang yang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Kita doa baik tak apa, ya Allah berilah kebaikan kepada saudara saya ni, tak apa, doa baik. Lagi banyak kena berdoa. Masalahnya doa kejahatan. Dan jikalau ada seorang itu menzalim akan dikau sekalipun, orang ini zalim kita, jangan kosek dia, jangan doa ke atas dia. Dan maka jangan engkau doakan atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serah ke Tuhan. Ya Allah, mu tahu orang ini zalim aku, dia buat fitnah pada kita, buat apa, Allah Ta'ala lah, serahlah kepada Tuhan. Serah Tuhan, dia nak buat apa, ikutlah benda yang sepatutnya. Kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi' thumma yabqa liz-zalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bi yaumal qiyamah. Artinya bahawa orang yang dizalim oleh orang, sungguhnya minta ia akan doa atas orang yang menzalim akan dia. Minta doa dia. Kita buat zalim kau orang ni, kita relax rumah kita duduk berehat. Tapi kita kena ingat, orang mazlum, orang yang dizalim tak tidur. Malam-malam akak tangan ke langit, ya Allah ya Tuhan aku tolonglah. Kita duduk rehat tidur. Orang mazlum yang dizalimi tak berehat. Nak tidur macam mana? Duka cita. Nak mengadu hak kepada orang pun tak jadi apa, akak tangan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dibalasnya oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasnya itu padanya, maka menuntut ia akan orang yang dizalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Maknanya dia akan tuntut juga lagu mana pada hari kiamat nanti, akan tuntut. Tanda situ hadis ni, kata Al-Iraqi, beliau tidak berjumpa lafaz macam ni hadis. Tapi ada riwayat lain dalam Sunan At-Tirmizi, man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Maksudnya siapa dia doa ke atas orang yang buat zalim pada dia, maka dia telah mendapat pertolongan. Kita nak kata, nak mengadu pada orang jahat ni kepada Allah Ta'ala tu, kita sudah kira benar dah kita tu. Sebab dia tu yang balah, jaga. Pasal itulah dia dalam lain, riwayat lain dia kata, Allah SWT la yumhil wa la yuhmil. Tengok bahasa Arab ni sedap. Yumhil mana dia tangguhkan pembalasan, wa la yuhmil, tapi dia tidak biar gitunya, balasan akan ada, cuma dilewatkan balasan. Itu beza di antara ada balasan tapi ditangguhkan sehingga suatu masa yang Allah Ta'ala tentukan. Ke-8, perkara yang ke-8 untuk menyelamatkan lidah kita ni, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mizah. Buah bagi kita al-mizah,
Apa dia mizah ni? Artinya bergurau-gurau. Mizah ni mana gurau sangat banyak, sangat gurau, tak boleh. Dan daripada sukhriyah, artinya bersenda-senda. Dan daripada istihza' bin nas, artinya menghinakan akan manusia dengan permain-mainnya akan dia. Mana bertiga-tiga ni, gurau, hina orang, bersenda-senda, perli orang ni, sukhriyah ni merli orang. Semua ni perbuatan yang tidak baik, dilarang. Dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit jua maka itu tiada mengapa. Bukan tak boleh gurau langsung. Kalau tak boleh gurau masa kita ni, orang panggil Malik jaga neraka. Malik apa? Malik Zabaniyah. Dia tak pernah senyum. Jadi kita ni gurau, tapi gurau yang betul, yang benar. Jangan terlalu melampau sangat. Setengah orang ni kalau dia gurau, tamu ada kalau tidak berlawak pun dia kecek dalam benda-benda, orang panggil benda sensor, benda-benda tak sepatut cakap ni. Dan semua yang demikian itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit jua maka iaitu tiada mengapa, sikit dimaafkan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazih wa la tu'idhu maw'idan fatukhlifuhu. Ada riwayat ni. Artinya jangan engkau perintahi akan seorang daripada saudaramu. Jangan perbantahi. Jangan engkau perbantahi. Mana jangan duduk balah dengan orang, duduk bantah dengan orang. Berbantahi akan seorang daripada saudaramu, dan jangan engkau bergurau-guraukan akan dia. Duduk gurau sangat pun tak boleh juga. Dia mula-mula dia gurau, lepas tu akhirnya jadi kelahi. Tengok nombor 1, dia kata hadis ni, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Hadis la tumari akhaka ni riwayat At-Tirmizi sana. Kata di muhakkik hadis ni, kata hadis dhaif, hadis ni lemah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali kata apa? Ketahui olehmu bahawa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu iaitu berlebih-lebihan, gurau melampau sampai jadi kelahi. Kerana bahawa yang demikian itu membawa pada apa tu? Membanyakkan akan tertawa-tawa. Tak mau dia. Kerana bila kita gurau banyak, kita akan ketawa banyak. Kadang-kadang kita ni, orang-orang yang ngaji agama ni, talabatul ilmi dia panggil, orang ngaji. Dia duduk semeja molek, jumpa dengan guru dalam kedai orang punya ngangor tak mudah juga, dia suka. Jadi bila orang tengok, hilang semangat orang tu. Allah, ustaz tanya kecek dia tu berai mata kita dengar dia ceramah. Tanya dia buah, pecah meja dalam kedai orang seolah-olahnya. Jadi kita kena jaga dari segi muru'ah. Jaga muru'ah, dia panggil jaga kehormatan diri kita, kehebatan kita kena jaga. Tidak orang jadi tak ada apa dia ni, biasa ya. Masa tu ulama-ulama besar, orang takut dia, bukan takut kerana dia tu marah orang setiap gereng tengok dia sendiri ada haibah, dia panggil ada haibah, ada kehebatan dia sendiri tu. Tengok Allah, orang hormatnya dengan takutnya. Tapi kalau kita duduk buat banyak, siapa dia nak takut kita? Lari bawa kita dengar. Dia kata lo ni apa back tu, tak tanya dia, tanya spekar duk tangan dia tu. Sudah spekar boleh dia duduk buat tu belakang jumpa tangga masjid kau, jumpa kedai kopi, ya pulak. Jadi tak ada hebat kita ni. Orang takut kau kita pada tu. Tak takut lah ni. Ngepek dekat mana pun jumpa pas ni dia tak beres. Tidak beres ni istilah ni. Macam aku beres. Jadi jangan banyak bergurau yang berlebih-lebihan, kerana bahawa yang demikian itu membawa pada membanyakkan akan tertawa-tawa. Banyak ketawa kita, banyak suka. Dan membanyakkan tertawa-tawa itu mematikan akan hati. Allahu Akbar. Imam Ghazali kata apa? Orang yang banyak ketawa ni mematikan hati. Hati dia jadi hilang rasa. Tak ada rasa pelik, rasa duka cita, tak ada. Dan menggelapkan akan dia, mati hati dan gelap akan dia.
dan terkadang jadi membawa kepada durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Seperti yang diriwayatkan oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallam al kalimah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan wal iyad billah. Sungguh artinya bahawasanya seorang laki-laki berkata ia dengan suatu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia taulannya, kawan-kawannya. Kita kecek buat lawak jenaka, nak suruh orang suka kita. Jadi dalam hadis riwayat lain kata fayakdzib, dia bercakap ni nak suruh orang suka dia ni, dia kecek berlawak, dusta. Rekod cerita karut-karut biar orang jadi supaya orang lain ni tukar karut, orang panggil memang nama pun tukar karut. Tidak, dia rekod cerita lawak jenaka ni, buat cerita karut ya, tak ada gapo. Jadi bahaya. Apa bersama mana bahaya dianya? Maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia dalam api neraka Jahannam 70 tahun lamanya, wal iyaz billah. 70 tahun lama. Wailun lahu dalam riwayat lain ada hadis menyebut wailun lahu, celakalah bagi orang ni, celakalah bagi orang ni. Jadi pelajar, jadi kita jangan hidup niat cita-cita nak jadi lawak jenaka. Tidak, orang lawak jenaka dia panggil. Orang jenaka tu kalau ni sosok kita jadi ustaz, jadi orang baik-baik, sosok jadi lawak jenaka. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, kerana demikian itu menghilangkan akan malu. Bila kita banyak gurau, orang akan hilang malu pada kita, tak malu daripada kita, dan kita pun tak malu pada orang juga. Dan malu itu alamat iman. Malu sendiri itu alamat iman. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u minal iman, artinya bermula malu itu setengah daripada iman. Tanda hadis ini riwayat Muslim, hadis rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sekarang ni di zaman kita ni ada orang malu ke tak malu? Tak malu dah. Orang muda cara orang muda, tak kira orang tua cara orang tua. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hok duduk wakah, duduk tepi jalan tu, dia dengar bel derah mana pun tak bikah bangun pergi ke masjid. Malu ke orang lagu ni? Tak ada malu. Tak malu betul, tak malu ke manusia. Orang perempuan tak tutup aurat, suami-suami dia ni malu ke tak malu? Tak malu, tayar bini kau orang. Bila sudah tidak malu, ada iman lagi tak ada iman? Kalau ada pun lemah. Nah, ini yang kita takut. Malu ni satu sifat yang mesti dijaga, yang mesti ada pada kita. Tapi jangan malu pun ada tempat dia. Malu dalam mana? Malu yang dipuji ni, iaitulah malu untuk melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Tapi kalau kita belajar tak faham, tengah dengar ustaz ayat tak faham, ustaz tanya faham ustaz, dia tak faham, tak tanya juga. Pasal apa orang tanya mu tak tanya, tak faham, malu. Ni bukan cerita dia. Malu biar ada tempat, malu dalam ngaji tak faham pakai tak tanya, tu bukan orang cerdik lagi tu. Malu di sini itulah malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena itu dikatakan iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau mu tak ada malu, dah sifat malu tak ada di dirimu, buatlah gapo mu nak buat. Nak main gapo maksiat pun saja. Menggot malu tak ada, sudah tak ada dinding lagi untuk dia menyegah dia daripada perbuatan mungkar. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya wal iman qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Artinya bermula malu dan iman itu dipersertakan serentak. Qurina mana bersama. Malu dengan iman itu jalan sekali. Maka apabila diangkatkan salah satu daripada keduanya itu, nascaya diangkatkan akan yang lain. Faham maksud dia? Iman dengan malu, sifat malu ni jalan sekali dua-dua. Kalau malu tak ada, iman pun tak ada. Kalau tak ada iman, malu tak ada.
Kena hati-hati. Pasal itulah kita kena jaga muruah kita, jaga maruah diri kita. Dari segi pakaian kita biar pakai oleh jangan sampai pakaian tidak tutup aurat. Dari segi tingkah laku kita, dari segi apa saja perbuatan kita, ia menunjukkan kita ni akhlak yang mulia. Karena Islam ni makarimul akhlak. Islam duduk mana? Duduk di kemuliaan akhlak. Bermula daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah akhlak para ulama al-amilin yang masih lagi berpegang dengan Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi orang boleh tengok siapa dia ni. Inilah orang yang pandai, orang yang kenal Allah, tak buat maksiat, tak buat benda mungkar, tidak menipu orang. Itu semua dipanggil akhlak, makarimul akhlak. Nah, hadis ini kata di muhakkik, kata di Majma' Az-Zawaid, dia kata hadis ini diriwayat dalam kitab At-Tabarani. Tapi dalam riwayat dia ni Yusuf bin Khalid Kazzab Khabis. Mana hadis ni bermasalah dari sudut sanad dia. Tapi hadis yang sahih ada, al-haya' minal iman ada. Kita jangan kata jadi tak kenalah kita kata tak ada iman, tak ada malu. Lah, hadis asli ada, al-haya' minal iman. Cuma ni cerita sokongan dia panggil. Yakni malu dan iman bersama-sama keduanya itu. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Malu tak ada, iman tak ada. Pasal apa orang sekarang ni tak malu? Boleh bergendong dengan motor, berdekat atas motor, tak kira apa, tak kira jatuh orang apa ni, tak tahu siapa, pakai bawa ikut si. Pasal apa tak ada malu? Tak ada iman. Macam mana sekarang ni kita nak, bagaimana nak taqwiyatul iman? Kerja kita hari ni ialah mengajak manusia supaya memantapkan iman. Nak mantap iman lagu mana? Iaitulah dengan kita banyak menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, duduk dalam majlis ilmu, belajar betul-betul nak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, iman kita main turun naik, leh nyala seperti lampu tak ada bateri, pelitanya tiup angin, kadang-kadang mati pelita tiup angin. Ya, goyah sana goyah sini dia. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Itu bahasa dia. Dan ambil daripada hadis ini bahawa orang yang tiada malu itu, iaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Kalau asas iman ada, dia beriman mengatakan la ilaha illallah, ada asas iman, tapi tak sempurna iman dia sebab akhlak dia tidak ada. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu menghilangkan akan haibat, akan gerung. Kita banyak gurau ni orang jadi tak takut dah, kita tak gerung dah. Dia kata akhirnya orang panggil ustaz penglipu lara. Ustaz juga dia panggil, tapi penglipu lara. Maknanya kerja kita ni buat nakal, yang menyebabkan orang jadi tak ada hebat. Jumpa dengan dia tu jauh lagi, supaya jumpa dengan orang lauk nakal, rugilah kita. Menghilangkan akan hebat, akan rasa gerun daripada hati manusia. Dan lagi membawa ia meliarkan akan hati manusia, dan lagi menyakiti akan hati manusia. Banyaklah masalah dia. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu membawa kepada perkelahian. Memang banyak gurau akhirnya balah, dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakit dalam hati. Mana kalau tak pukul dengan tangan pun dalam hati sakit. Orang ni perli pada kita. Dia mula-mula dia niat nak gurau, tapi kalau orang salah faham, jadi apa? Jadi kelahi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fala tumazih ahadan wa imma zahaka ghairuka fala tujibhum wa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih wa kun minal ladhina idha marru bil lagwi marru kirama. Cukup berat nasihat kita sekali ni. Artinya, kata Al-Ghazali, jangan engkau pergurau-gurau akan seorang, jangan hidup gurau dengan orang. Maka jika memperguraukan akan dikau oleh orang yang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia. Kalau orang ni gurau juga, duk cokekmu juga, jangan jawab. Dan berpaling engkau daripada mereka itu, sehingga masuk ia berkata-kata di dalam perkataan yang lain,
dan jadikan dirimu itu daripada orang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat yang sia-sia lalu mereka itu dengan kemuliaan. Wa idza marru bil lawi marru kiraman. Maksud dia apabila orang ni lalu ke tempat orang buat tak baik, kecek apa ni, cakap yang tak molek, marru kiraman, dia lalu je nak pergi ke sana, tak singgah, tak berhenti. Singgah buat apa? Orang nak buat maksiat, duduk perli orang, duduk mengenak kau orang. Jadi marru kirama, kita pun lalu. Singgah dulu, tak apalah, lain kali ambo banyak kerja lorak. Boleh buat alasan yang sebaik-baiknya, yang nyebabnya yang kita kata tak boleh berhenti. Pak demo tu bahasa sini duduk ngata kau orang, baloh lah pula. Dia kata demo tu setara mana warung pula, tak baloh, baloh. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali ni ada satu kitab dia nama Al-Arba'in fi Usuluddin. Hak masyhurnya nasihat Imam Ghazali ni banyak kira kitab dia Mau'izat apa ni, Ihya Ulumuddin. Pasal tu dia sebut sini kata Ghazali dalam Arba'in, pasal kitab ni tidak biasa disebut oleh orang. Wa'lam anna al-yasira minhu fi ba'd al-awqati la ba'sa bihi la siyama ma'an nisa'i was-sibyan tatiban liqulubihim. Wa nuqila dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu qala inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Ada riwayat kata inni la amzah, tidak la amzah. Dalam kitab kita ni la amzah ke la amzah? Aja tengok nuskah ada tangan dia. La amzah, tak ada la, dia ada alih atas. Itu betul. Kalau ada la amzah tu dekat sikit, kesok kapak tulisan jadi la amzah. Inni la amzah wa la aqulu illa haqqan. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani, kata di Majma' Az-Zawaid rawahu At-Tabarani fi Shaghir wa isnaduhu hasan. Mana Al-Haythami mengatakan hadis ini hasan. Artinya ketahui oleh membawasanya sedikit daripada bergurau pada setengah daripada beberapa waktu, iaitu tiada mengapa dengan dia. Mana sekali-sekala kita nak gurau boleh juga. Orang panggil buat hilal puah, jangan nampak kita ni terlalu muram. Dia kata ada masalah kalau dia tu tak raja senyum kau kan, jadi masalah juga. Tak senyum kau kan ni pun, senyum kuat sangat pun tak ada juga. Dia kata dia tu pasti mana mesti ni tiba orang ngangus mat dia senyum ni. Jadi orang ni kena pertengahan, ngangus kuat dia, senyum kuat pun dia kata tak betul juga dia tu. Tak senyum pun masalah. Jadi kita ambil jalan pertengahan. Ada tempat yang kita kena senyum, ada tempat kita kena serius. Istimewa pula kanak-kanak yang kecil. Enggak tu. Ada perempuan dalam kitab kita ni tak ada. Istimewa pula dengan orang perempuan, isteri dia. Jangan orang perempuan lama jumpa orang perempuan tangan duk tegur tu. Jangan. Ni bagai lain dah jadi ni. Mana kalau dia dengan orang perempuan dia kenalah gurau sama. Kalau tidak kat takut lah orang tina ni. Ayah dia punya ayah nak klik ni tak mudah dah dia. Gokong takut. Jadi nak hidup lagu mana? Hidup rumah tangga ni untuk itu kebahagiaan, suka dah masing-masing bertukar-tukar pendapat. Istimewa pula dengan orang perempuan, kanak-kanak yang kecil kita gurang budak-budak tak apa. Tapi jangan kuat tak ada, dia tak takut pula kita. Kerana menyukakan bagi hati mereka itu. Tujuan kita gurau ni nak menyukakan hati mereka itu. Adalah yang demikian itu dinakal, diambil, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari seorang perempuan. Al-Imam At-Tirmizi bawa riwayat dalam kitab Asy-Syama'il. Dia kata mari seorang perempuan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajuz, mana orang tua dah. Mocik ni mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak minta satu benda. Dia nak mintanya bukan nak minta
gobek ko minta gapo bahasa jenis orang tua kita nak gobek orang tua juru ni, ya Rasulullah, saya nak minta Rasulullah doakan untuk saya biar saya ni boleh masuk syurga. Pandai kata pandai pita makcik ni, pandai. Tidak kata kita minta kursi, minta beras, minta gula, tak. Orang kita lah ni cara aku minta beras, minta gula, salah tak bagi beras ke dia gagal. Tak boleh tolong dah, dia kata beras pun tak ui. Apa kerja lagu ni? Tengok orang zaman dulu tidak ada mikir benda-benda kecil gini ni. Beras ni lalu ya, lalu kat mulut kita, lepas tu gilah ke mana? Yang besar sangat beras, ada tak? Tapi orang cerdik tak, ya Rasulullah, saya nak minta tolong Rasulullah doa biar saya ni boleh masuk syurga. Ini baru orang ada wawasan. Nak bagi kekal, bagi hak akhir, bagi atas dunia ni lalu ya ni. Sebanyak mana ada pun lagi tu ya dia. Jadi bila dia minta lagu ni, Nabi SAW bersabda, ya Umma Fulan, makcik, dia kata, innal jannata la tadkhuluhal ajuz. Nabi kata, dak syurga-syurga ni orang tua tak masuk syurga, tak ada dalam syurga. Jadi terkanyak makcik ni, apa Rasulullah patut saya tak nak jadi muda semula, muka tua dah ni, nak lagu ni. Jadi Nabi kita gurau. Dia kata makcik nak masuk syurga, nak makcik nak masuk syurga, dalam syurga ni tak ada orang tua masuk dalam syurga. Mana agak buat kita ni? Tak terkanyak kau? Tak ada orang tua dalam syurga, tak ada. Hak masuk syurga esok, hak tua, hak cabut gigi dah, kau naik mula gigi jadi comel, dia akan jadi muda balik. Itu maksud Nabi SAW. Tapi orang tua ni terkejut dah dia. Sudah dia kata Rasulullah lakukan jadi. Mana Nabi kita gurau, tapi Nabi kata inilah amzah. Aku bergurau, tapi bergurau aku ni bergurau hak, bergurau yang benar. Mana sekali-sekala dalam kita duduk kuliah, kita duduk mengajar, kalau kita cokek sikit waktu bik, jangan cerita syaratnya, jangan cerita lucah, jangan cerita bohong, cerita palsu lah. Kita bawa cerita yang betul, yang boleh bawa ibrah, boleh kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada masyarakat kita hari ini. Itu baru betul. Ni tidak waktu bik cerita kau-kau, waktu bik cerita Allah Akbar. Artinya la yadkhulul jannata ajuz, tiada masuk ke dalam syurga orang tua. Maka lalu menangis ia, makcik ni menangis lah dalam masuk syurga ni. Maka sabda Nabi SAW, baginya sungguhnya kerana dalam syurga itu tiada orang yang tua, melainkan semuanya muda, kira-kira umur 30 tahun, maka dia tertawa. Jadi lebih kurang masuk syurga ni sekitar umur 30 tahun berlaku. Kalau muda berdoa pun orang panggil tak mati lagi. Tua lebih pada 30 pula, nampak nak alah tua dah. 30 ni tengah comel. Tengah comel ni 30. Orang panggil tengah matang boleh. Jadi tak ada orang tua dalam syurga. Jadi Nabi kita gurau ke tak gurau? Gurau. Betul tak betul? Betul. Itu Nabi, iaitu syarat nak gurau ni, biarlah kita gurau dengan benda yang benar, boleh memberi faedah kepada orang, sebab tu hilang ngatuk dan tidak mencerca, tidak menjatuhkan orang lain. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya, bahawa bergurau-gurau yang sedikit itu tiada mengapa. Bergurau sikit apa, tapi jangan diperbuat adat. Jangan jadi adat kita ni, jumpa orang cakap gurau, buai suka derah-derah, yakni jangan dibiasakan akan demikian itu, melainkan sekira-kira hajat jua. Mana sangat kita perlu ya. Kalau tak gurau apa orang kata serius sangat. Jadi kita gurau sikit, nak memesrakan suasana, nak meriahkan keadaan. Seperti ia berkehendak menjinakkan akan isterinya. Jadi isteri ni kalau suami dia kelik masa sama, tak senang duduk. Bila duduk berdua ni bergurau dengan dia, tanya khabar, kecek, barulah kawan ni suka, gembira, hilang letih. Kalau tidak ngasuh anak lagi, basuh kain lagi, tolong anak lagi, kelik-kelik tu lagi, sudah-sudah makan sepinggir pakai ngangot, tidur ngangot situ, tak tanya khabar orang tino ni apa khabar, tak oyak cerita, tak gapo. Ni pesi mana lagu ni? Nah. Kelik makan nak jadi macam kau kawan-kawan hak kita nak ceruk rupuk dia tu wi. Kawan tu bila sudah kita pergi makan, dia mari kau sengih terima kasih tu. Ada kata hak mau ceruk rupuk tu lah wi ke dia tu. Dia mari royak terima kasih kita. Dak ini ke pakai sadar set tu. Ngongak-ngongak set.
Jadi kita ni manusia ni biar ada adab kira-kira. Kelik rumah orang siap makan ni. Tak mudah kawannya. Menumbuk je awal jak pagi lagi. Sudah makan sedawa dia ke pakai sandar dia ngangor tidur, tak tanya khabar, tak kecek. Orang panggil ni bukan kerja manusia lagu ni dah. Ni lebih kurang kita ceruk. Tidak lebih kurang lagu tu. Tak comel lah perangai lagu ni. Mana saya? Menjinakkan akan isterinya atau menyukakan anaknya yang kecil. Jadi kalau anak kita kat mari kena gorang dia. Ni setengah ayuh ni anak kelik. Ayuh anak tunggu nak royak cerita ni. Boleh nombor 1 sekolah kau, cikgu puji dia kau. Siapa-siapa ayuh turun kereta anak gorang mari nak royak. Wei, aku letih ni jauh. Allahu akbar. Bui kat masa 5 minit kan gosok kepala dia dengar cerita dia. Lepas tu kat royak. Tak apalah kata abah letih. Penat baru balik dah cari rezeki sikit-sikit untuk anak bahagia. Anak dia pun lari lagi selain. Jadi dia tidak nak tunggu situ. Bui masa sikit je, seminit paling 5 minit ya untuk budak-budak ni meluahkan perasaan. Kena ada. Ni anak mari nak oyak dia ketak baru budak tu jauh aku letih bawa kelin. Allahu akbar. Gapo dia kerja nyepok lagu ni. Mana kerja sebab hamba dia jaga sana dia ceruk ni. Tidak kita hamba ni kalau mari kat kita muka tu. Hamba dah piak yang kayu nak suruh pergi kelai. Jadi anak kita ni bukan pasal tu. Ini Imam Ghazali ajar benar kepada kita. Bergurau-gurau yang sedikit itu tiada mengapa. Seperti menjinakkan akan isterinya atau menyukakan anak yang kecil atau menyukakan dhaifnya. Jadi waktu tamu mari rumah kita kena kecek dengan dia sepatah dua. Kalau kita duduk tuan rumah masa tak senyum tak kecek, tak dia akak air tak ada kuasa dah. Orang yang mari rumah kita cumik dah mai. Kita klik dia tu. Pesi mana guru kita ni pakai senyap gini. Nak duduk ke orang rumah kita. Kita pergi rumah orang tak sida duduk. Atau hajat hendak menjinakkan orang-orang gharib, maknanya orang asing. Orang asing mari kampung kita tak kenal, jadi kita kecek dengan dia. Nak suruh dia rasa baiknya orang sini. Baiknya orang sini. Maka jika sedikit tiada mengapa, tapi dengan benar, jangan dengan berdusta, maka iaitu tiada harus. Kalau nak dusta tak harus. Adapun perut, habis dah kita bak lidah. Kita bak nak jaga lidah ni berapa sarana yang telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali? Berapa? 8 perkara nak jaga lidah. Nak selamat lidahmu, laksanakan 8 perkara arahan yang telah dibuat pada kita ini. Sekarang ni kita berpindah kepada perut pula dah. Ni penyakit berat juga perut ni. Adapun perut itu maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan syubhat. Nak jaga perut kita ni biar selamat, jangan makan benda haram dan benda syubhat. Gapo dia benda haram? Gapo saja hak haram. Binatang-binatang tak sembelih, benda-benda curi. Tu benda haram tu. Jumpa orang, ayah siapa duk teh-teh depan tangga aku ni. Igak perak sembelih. Kira hak kita, mungkin depan tangga kita juga. Makan haram dah tu, makan orang. Hak tu kita nampak. Ataupun benda syubhat. Benda syubhat ni benda kesamaran. Hak ni yang kita takut. Sekarang ni kebanyakan makanan kita syubhat ke tak syubhat? Syubhat. Kalau kita beli makanan daging import, siapa dia sembelih? Siapa dia sembelih tu? Dia kata daging Australia. Baik. Hak je sembelih siapa? Orang Islam di sana. Mana bukti? Ada cok di atas upik. Dia tulis disembelih mengikut syariat Islam. Percaya lah kita ni. Ada cok halal. Aku pergi beli pula hak import juga ikan. Ikan import. Dia cok ke apa atas ikan tu? Disembelih mengikut syariat Islam juga. Ikan pun sembelih mengikut syariat Islam. Daging pun sembelih juga. Lepas tu boleh pakai kau lagu ni. Berat kita berat kita. Berat. Nak makan daging hak tak import mahal. Puasa kena import juga. Hak import ke sembelih ikut syariat. Ikan pun sembelih ikut syariat juga. Ini dipanggil syubhat. Banyak kalau kita tengok dalam makanan-makanan, dia ada nombor kod dia. Berapa ni kebanyakannya go ni buat daripada lemak babi lah, buat daripada benda-benda yang haram. Tapi oleh kerana dia kata tak wajib usul, betul tak wajib usul. Tapi kalau nampak benda tu ada syubhat, macam mana kita nak makan? Itu syubhat dari segi makannya itu sendiri. Syubhat yang kedua yang kita hadapi masalah sekarang ni,
duit yang kita beli itu, duit gapo kita beli ni? Duit amak kerja suku sembahyang, alhamdulillah tak apa. Tapi awak kerja gapo? Contohlah, saya kerja di pejabat sekian-sekian. Kita kerja di pejabat, contohnya pejabat gapo saja, pejabat petani. Bila orang mari nak minta anak kambing kau, nak minta lembu pawah kau, nak minta gapo kolek, nak tak nak payah ikan kau, bila-bila dia mari minta tu, cik, ni boreh saya ni, boreh permohonan. Lepas tu cik tak boleh tubik kau semata, pergi kat kereta hamba. Apa tak? Buat mari tu ikan keli kau, ikan pati 2-3 kilo, cik dia kecil dah lah, takut nak terah hamba payah godah. Bila cik ni turun ambil ikan ni, dia panggil ikan gapo tu? Ikan gapo panggil tu? Rasuah. Tidak rasuah lagu ni cik, hadiah ni. Mutukarlah nama hadiah ko, tik ko, gapo ko. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummali ghalul. Hadiah yang kita beri kepada pegawai-pegawai yang berkenaan adalah rasuah. Haram makan. Tak kita ni banyak mana bui. Pasal tu kalau kita ada kepentingan, kita nak pergi minta tanah, nak pergi atas boreh suruh tanah dengan orang jabat tanah, sudah suruh boreh, jumpa pegawai dia tepi jalan, cik mai minum air sekali, dia tak boleh minum air dengan orang ni kerana ada kepentingan dalam kerja dia. Kalau kita bila sesuatu ni tak makan gitu. Subhat, ada subhat itu kerana setiap benda yang ada kepentingan maka dia ada rasuah dalam bab tu. Bukan ni nyakit, bukan dalam bab halal hari ni nyakit hati. Bila kuliah bab halal hari ni tak apa minat orang. Kalau kuliah saja bab, jangan sebut bab halal hari, bab makan ni kerja buat ni, kuliah ni bab gapo-gapo, kalau nak sedap benarnya bab kata orang ni jahat, orang ni rasuah, orang ni kaki rogo, kaki lewat, hak boleh takbir juga ramai tu mari tu dan sedap dia atau ustaz ni ngomong orang semati ni, sedap ngomong orang, tanya ngomong dia lari selodah. Ni masalah kita sekarang. Berat nyakit perut ni. Nak ayatnya kita ni haram. Hak haram semati alhamdulillah kita tak makan dah. Tapi hak syubhat ni, hak kita tak tahu halal dengan haram. Pasal itulah belajar halal dengan haram ni satu fardu yang mesti dibuat. Satu kefarduan. Kerana kita ni orang baik. Kita orang jujur dah alhamdulillah, semayanya dengan puasanya, dengan mengaji Quran, dengan apa boleh jadi makan ni hak kita sani. Pasal ni boleh cerita. Amok mari 2-3 ekor ikan kecil tu. Ikan gapo nama dia tu. Lepas dia isi boreh minta permohonan, kita pun masuk dalam jabat ai, sedap ikan keli dia ni. Kalau orang lain nak lulus 2 minggu, gamuk hak ni dah seminggu lulus dah. Ini bagi haram belakang. Jangan main. Jumpa cik tengah jalan, mari minum air cik, minum air. Lalu depan dia tak ada lesen pun tak apa, tak kira nak sambil kita menggegu duk belanja air semua. Itu semua tu perbuatan yang tidak halal menurut syariat. Dia akan masuk dalam bab rasuah. Tak usah panggil nama tip ko, nama hadiah ko, nama gapo nama lah ni. Sumenge ko, cendera hati ko, cendera mata ko, cendera belaka mengikut syariatnya. Maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal, kata kita syekh kita ni, biarlah sungguh menuntut yang halal. Halal dari sudut makan ni, halal dari sudut harga makan ni yang kita beli. Lo ni harga makan ni bimbang, kita pergi beli benda halal tapi duit tu halal ke tidak? Dengan duit ribanya, dengan duit rasuahnya, dengan duit segala mak nikah. Ini yang kita takut. Allahu Akbar. Ini bila kita dengar ni gerak kuasa gerung, seriang bulu kamu. Bagi orang yang ada iman, dia akan takut. Ada orang ada iman takut. Orang tak ada iman, dia tak rasa boleh kat weh. Lepas kita taubat lah. Sedap jawab taubat. Berapa ramai orang mati ekspres lah ni. Tengah minum kopi saat ni saya tengok, mati dah dia tu. Letak menasabah dia pagi tadi baru minum kopi sekali. Menasabah mana mati dah ni. Nak tanya dia ni menetap menasabah lagi. Kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali fariidatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut yang halal, mencari yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang Islam. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dalam kitab dia Mu'jam Al-Awsat. Ada sebagian ulama kata sanad dia lemah, tapi asas dia memang menuntut fardu halal ni wajib. Kalau tidak macam mana kita nak betul perjalanan kita? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal halalu kathir.
walaysa 'alaika an tatayaqqana bawatinal umur bal 'alaika, ada satu nuskah kata fa'alaika an tahtariza mimma ta'lam annahu haram aw tazunnu annahu haram dhannan yahsulu min alamatin najizatin maqrunatin bil mal. Artinya maka yang halal itu banyak, halal ni banyak tuan-tuan, dan tiada lazim atas membawa engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya. Kita tak wajib usul, kita tanya amari mana ni, bukan ni, siapa dia sembelih ni? Oh, saya sembelih diri. Awak baca bismillah ke tidak? Oh, ni orang panggil fikir apa lagi. Asal kau jangan kita nampak orang tu orang Islam, dah belilah ayah dia, belilah daging dia sembelih. Oh, mentah kau kita ni warak dah tanya pula, awak baca bismillah kau tadi masa sembelih? Baca ngadak pula kau tidak? Yang hamba tu kedai awak dia tu berambut gila dia beli kedai lain. Jadi pasal tu dia panggil bawatinil umur. Bukan mana kita kena cek siapa dalil gini mo, tapi tengok nampak ada tanda-tanda halal. Maka tiada lazim atas membawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau batin sesuatu itu akan halal. Tak payah kita cari, tak payah kita korek tengok. Tetapi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah ia haram. Jadi kalau benda kita tahu dah benda haram, bolehlah duduk main cari lagi. Lo ni kita ada ayat kau masyarakat kita ni, benda haram hak kita kena tinggal hari ni nya, wajib kena tinggal rokok. Rokok kena tinggal. Pasal benda ni sah dah, benda haram. Tidak ada ahli fatwa yang berautoriti seluruh dunia ni yang mengatakan benda tu halal. Tapi dah kita saya aku juga nak kawan. Saya candu, saya ke toke dia tu, ambil toke dia Yahudi tuan-tuan. Bukan orang biasa. Kalau orang kampung kita toke dia boleh ni bayar zakat juga. Ini Yahudi. Jadi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah ia haram, atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat yang nyata pada ketika itu yang berserta dengan harta itu. Sama ada kita tahu benda ni haram 100% ataupun kita yang nampak daripada tanda-tanda tu benda ni tidak halal, itu boleh. Kalau dia kata ada setengah ulama kata boleh, berapa ramai hak kata tak boleh? Hak kata tak boleh 90 orang, hak kata boleh 10 orang. Mana kuat? Mana kuat 90 dengan 10 orang? Kuat 90. Jadi tak boleh pakai sikit tu. Dalam beberapa kaedah, bukan semesti gitu. Tapi maknanya tanda-tanda tu sudah ada. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu, maka iaitu amat banyak. Banyak lagi orang halal. Kalau kita nak tengok tuan-tuan, ulama-ulama zaman dulu pasal apa dia jadi ulama besar? Berapa kali dah kita cerita Al-Imam, contohnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni sangat ulama besar. Orang muda 45 tahun mati, tapi kitab dia penuh. Dunia tak ada gilah, dunia ceruk mana dunia pun ada kitab dia. Salah seorang guru hamba cerita di Madinah, dia kata dia pergi melawat negeri Cina. Pergi melawat negeri Cina, naik atas rumah seorang pakcik, ada kitab Imam Nawawi Riyadhus Salihin duduk dalam mari dia sekali dengan Quran. Dia kata boleh kasih Arab tu rumah ni, ada Riyadhus Salihin mesti pandai Arab. Tanya-tanya dia, dia kata tak ada. Ni haumas putih boleh bahasa Cina. Dia kata mengerti kau ni kita ni? Tak erti. Lepas tu berkat Imam Nawawi ni aku beli, dia kata. Kira orang pergi Mekah suruh beli Quran putih, Riyadhus Salihin putih. Tok guru dia kata kena ada rumah dia. Nak berkat je kitab tu nak ayat. Siapa Cina tak erti baca Arab dia beli juga kitab Imam Nawawi. Setara mana dia tuan-tuan yang jadi lagu ni ni? Dia kerja tak ambil gaji. Tak ada ambil gaji. Jadi tok guru tak ambil gaji, tak ada jawatan kajian, tak ada. Waktu dia masuk di Madinah, di bandar Dimash, dia ni daripada kampung Nawa, pergi ke Dimash, masuk di Dimash, orang akak buah, dia kata buah Dimash dia tak pernah sentuh buah ni, tak raja makan. Tanya ke siapa Nawawi haram ke? Aku tak kata haram, tapi status tanah di Dimash ni kebanyakannya tanah kerajaan yang diambil oleh orang. Orang dipanggil mamalik, ketua-ketua ni, bila ada tanah-tanah wakaf dia ambil ginane. Sedangkan milik tu milik Baitul Mal Muslimin, bukan milik dia.
Bila boleh hasil dia pergi jual. Imam Nawawi kata aku tak tahu buah ni gerai tanahnya hak wakaf ke gerai tanah hak tuai kebun tu. Waraknya dia tak sentuh. Dia kata 2 tahun Nawawi duduk di Dimas, apa ni, dia masuk di Dimas, dia tak pernah makan buah-buah yang ada di mana Dimas. Kita encak aku makan, bapa nak try sikit je ada. Tak tahu siapa lagi bahkan nak try. Jangan. Pasal itulah dia sudah dapat ilmu yang begitu tinggi kerana warak dia begitu tinggi, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai itulah dia naik taraf sedemikian. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu, maka iaitu amat banyak, dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kaping harbi, barang apa jalannya dan engkau ambil daripadanya itu, maka iaitu halal. Mana kita pergi perai daripada dengan kaping harbi, kita dapat itu harta halal, ghanimah. Tapi syarat lepas daripada ketua perai kita tu bagi. Kalau ambil itu, dia panggil orang ni ambil harta rampasan perai belum dibagi, haram. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kaping harbi itu dengan diperang daripada raja, maka iaitu tiada halal, melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan khumus. Berbaris molek khumus. Khumus tu berbaris itu. Khumus, mana maksud apa khumus? 1/5. Bila boleh harta 5 juta atau 500 ekor unta, 500 orang hamba, 1/5 mesti dikeluar untuk Baitul Mal lillahi wa lirasulihi. Jadi kalau 100 ekor, 500 ekor unta, 100 ekor unta kena keluar pada khumus 1/5 kena keluar. Tak boleh bagi hak ni untuk kerajaan. Jadi kalau kita tak bagi, ambil dah, berat. Dan lagi halal barang yang dapat daripada perburuan. Kita pergi buru dalam hutan boleh, itu halal. Dan yang dapat daripada mengambil kayu di hutan, dia ambil kayu, jual kayu api. Dan yang diambil daripada galian-galian, dan harta yang dapat daripada pesaka, dan harta yang dapat daripada berniaga, dan harta yang dapat daripada berbendang, bercocok tanam, dan bertanam tanaman, dan harta yang dapat daripada zakat dan sedekah dan hadiah, dan harta pemberian orang dan barang sebagainya. Banyaklah benda halal. Orang beli benda halal kan boleh kita. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka iaitu nyata, seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai, dan harta yang dapat daripada mencuri dan merampas dan barang sebagainya, dan harta riba. Harta riba ni berat. Lo ni harta riba berat tak berat? Berat. Hari ni petang ni ada mari seorang sahabat kita, hamba Allah, dia dengar orang kata jual emas secara bertangguh ni tak boleh. Jadi dia tanya kawan dia di satu sebuah sekolah di Kuala Keret. Cikgu dia kata pergi jumpa lah dia orang di pondok, sebut nama kita, mari. Dia kata kali yang kedua dah mari ni nak tanya ustaz lagu mana. Kata alhamdulillah masih ada lagi orang yang ada dalam iman dalam diri dia nak bersihkan harta dia. Dia kata dia kumpul harta keuntungan dapat tu ni duduk sebelah. Buat lagu mana harta dia. Ada lagi orang baik-baik, orang jujur, orang yang tahari, tak nak makan benda-benda haram. Harta riba ni cukup banyak. Riba ni benda yang berlaku berat. Lepas tu lah kita kena buat satu daurah khas tentang riba ni insya-Allah taala. Kerana kita tak tahu. Tukar duit. Duit kita tukar, kita beli RM10. Beli 10 ya. Kita beri duit 100 dia. Tak apa. Amo nak pergi lain dulu. Kari mari ambil duit cucu ni. 100 tu kita bayar untuk barang kita RM10. 90 lagi dia panggil sarf, tukar duit. Duit dengan duit tukar tak boleh tangguh, mesti yadan bi yadin. Tukar tangan, ambil tangan selalu. Baru jadi. Kalau tangguh, tak apa, amo pergi lain depan mari ambil pula. Sudah dikira riba kerana tangguh menerima yadan bi yadin, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam bab riba ni, berair mata kita. Banyak sangat perbuatan-perbuatan kita terjadi makan benda haram tanpa kita sedari. Pagi petang kita jadi anak oleh Allah SWT dalam keadaan kita tak khabar. Berat ke tidak berat? Pasal itulah kena ngaji. Belajarlah tuan-tuan. Tak usah duduk lengah betih. Tak usah duduk lengah pinggir lah. Ada orang ngaji, kita pergi ngaji.
Bab muamalat ni satu bab yang cukup kering kerana duk katok atas kepala. Kalau bab lain sedap juga dengar. Ni bab muamalat ni katok atas kepala kita sendiri. Tak ada nak katok orang lain, katok kita. Dan arak dan harganya, harga arak dan barang sebagainya. Adapun yang zan akan haramnya itu, kita zan, mana sangka benda tu haram, iaitulah seperti harta raja-raja yang zalim. Harta raja yang zalim ni nak terima ke tak terima kalau dia bitih kita. Ini dia panggil zan. Kita tengok kezaliman dia setara mana. Kalau duk rapah harta orang, duk ambil duit zakat guna duduk itu maka kita kata ni banyak orang haram. Harta raja-raja yang zalim yang tiada adil, yang ghalib hartanya itu dapat daripada cukai akan orang Islam. Cukai dan bukan. Atau ghalib hartanya itu daripada menzalim akan orang, ambil harta orang. Atau menzalim akan rakyatnya. Berat juga. Lah ni banyak orang makan harta orang dengan tidak betul. Kita ada contoh sehari dua ni, mari dalam persidangan NGO, anda bagi tahu kepada beberapa NGO ni biar tolong bawa kes ni atas memorandum kepada syarikat-syarikat telefon, Selcom ke apa nama jenis ni, kerana dia makan harta orang tidak betul. Kalau kita guna telefon 2 saat, dia guna, kita kena bayar setengah minit. Betul tak orang pakai telefon? Kalau kita guna 31 saat, berapa minit kena bayar? 1 minit. Di mana 29 saat lagi? Hak mana? Ini termasuk dalam wailul lil mutaffifin, mengurangkan sukatan dan timbangan. Termasuk dah ni. Oh dia terpayah nak kira, payah apa zaman komputer ni. Boleh kira aku cakap 5 saat, 15 saat, 17 saat boleh hoyak. Dalam masalah duit tak reti nak kira. Kena kira setengah minit juga. 35 saat kena kira seminit juga. Tanya nak kira duit, dia tak pandai kira. Tanya dia kira saat, dia pandai kira. Ini dia panggil wailul mutaffifin. Makna orang yang tanya dia nyukak alah kurang. Tanya dia ambil lah dia penuh. Ini makan harta riba, makan harta yang tidak baik. Jadi siapa-siapa yang ada kuasa, ada channel boleh menyampaikan benda ni, sampai. Jadi alhamdulillah dengan bantahan-bantahan yang dibuat, ada setengah perkara jadi berjaya. Macam baru ni timbul isu 100 Camry 100 hari. Kita pun dah baca dalam khutbah, kita dah bagi tahu semua sekali. Alhamdulillah lepas pada tu dibatalkan. Jadi kita kena buat makan banduan haram. Bersalahan jika dapat hartanya itu daripada usaha yang halal, seperti berniaga dengan syaratnya. Berniaga dengan syaratnya. Lo ni orang pandai berniaga ya, syarat tak tahu. Cara nak buka kedai, syarat jual beli tak tahu. Zaman Sayyidina Umar tu dia cek tengok, interview dulu. Mu nak jual, mu pandai kau tidak jual beli ni. Bagi hak boleh tukar bertangguh. Bagi hak kena beli tukar selalu. Bagi riba kena beli tukar selalu, tak boleh tangguh. Kalau kita beli beras dengan beras contohnya, beras kita beras A, dia beras basmati, nak pergi tukar dengan dia, tukar beras, okey, dia kena tukar selalu. Kita kata mari hak demo dulu, karya kawat mari hak kawat, itu sudah jadi riba. Banyak karya kita bicara lebat dia insya-Allah. Jadi zaman Sayyidina Umar dia interview, mempandai ke tidak bak jual beli, ke tak pandai klik, ngaji dulu baru mari buka kedai. Buat kita ni buka kedai dulu baru nak ngaji. Atau dapat daripada berbendang, dapat berkebun dan barang sebagainya, maka iaitu halal. Mas'alatun. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam jalsah kita yang seterusnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.